أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anak-anak murid Ustaz tahun 4. Okey, insyaAllah hari ini Ustaz kembali lagi untuk kita sambung pembelajaran secara online kita bagi subjek ibadah tahun 4. Okey, insyaAllah. Tetapi sebelum itu, apa khabar semua murid-murid? Ustaz harapkan semua berada dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang gembira, insyaAllah. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan sambung subtopik seterusnya untuk subjek ibadah tahun 4. Hari ini kita nak belajar apa? Cuba tengok dekat slide Ustaz. Hari ini kita akan pergi ke tajuk pengertian dan hukum iqamah. Okey, sambungan daripada tajuk yang lalu iaitu berkenaan dengan azan. Hari ini kita nak tengok pengertian dan hukum iqamah pula. Okey, insyaAllah. Okey, so kita ke slide yang seterusnya. Kita nak tengok makna iqamah. Apakah maksud iqamah itu? Okey. Iqamah membawa maksud. Okey, tengok kat sini. Iqamah maksud dia apa? Iqamah bermaksud sebutan tertentu untuk menyeru para jemaah menunaikan solat. Okey. Maksudnya apa dekat sini? Iqamah ini mempunyai lafaznya yang tertentu untuk kita menyeru orang menunaikan solat. Okey, maksudnya kita nak bagi tahu dekat sini, iqamah ni maksud dia adalah lafaz-lafaz seruan untuk kita bagi tahu orang lain bahawasanya kita dah nak solat dah. Sila bersedia untuk solat. Okey, kalau dekat masjid, kalau Bilal ataupun muazzin tu dia iqamah, semua akan rapat-rapatkan saf, lepas tu semua akan memulakan solat. Secara ringkasnya kita nak bagi tahu yang kita sebenarnya dah nak solat dah. Okey, melalui lafaz iqamah ni. Okey, itu. Seterusnya adalah apa? Seterusnya adalah hukum iqamah. Apakah hukum iqamah? Okey, boleh tengok dekat sini. Hukum iqamah adalah sunat muakkad. Okey, sama juga seperti hukum azan iaitu sunat muakkad juga. Apa maksud sunat muakkad ni? Sunat muakkad ini bermaksud sunat yang sangat-sangat digalakkan. Okey? Berdosa tak kalau tak buat? Tidak berdosa, tetapi seeloknya dan sebaiknya kita lakukan. Sebab apa? Sebab nanti kita akan dapat pahala. Okey? Alright. Itu sebenarnya. Okey. Seterusnya apa? Seterusnya kita tengok lafaz dan jawab iqamah. Okey? Kita tengok lafaz iqamah dan jawabnya. Okey. Ini dia. Okey. Lafaz iqamah kita tengok satu-satu mengikut turutan daripada atas ke bawah. Okey, yang pertama lafaz iqamah di sini. Okey, lafaz iqamah yang pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Seterusnya, asyhadu an la ilaha illallah. Okey, jawabnya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Okey. Orang yang menjawab iqamah ini dengan suara yang seadanya sahajalah, tidak terlalu kuat. Okey. Seterusnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Seterusnya, hayya 'alas salah. Jawabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seterusnya hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seterusnya qad qamatis salat, qad qamatis salah. Okey, lafaz ini perlu digabungkan. Okey, Ustaz bulatkan. Ni dua ni.
Ni perlu digabungkan sekali Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Okey, sebutkan sekali gabungkan. Jawabnya aqamahallahu wa adamaha, aqamahallahu wa adamaha. Okey, yang ini pun jawab sekali. Okey. Seterusnya Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah jawabnya. Okey. Yang ustaz bulatkan ni gabungkan lafaznya. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Jawab pun sama. Aqamahallahu wa adamaha, aqamahallahu wa adamaha. Okey. Itu. Lafaz iqamah dan juga jawabnya. Alright. Okey, itu. Seterusnya kita nak pergi ke perbandingan lafaz azan dan iqamah. Apakah perbezaan lafaz azan dan iqamah? Kita tengok dekat sini. Okey, ini dia. Okey, di sini ada lafaz azan, di sini ada lafaz iqamah. Kita tengok satu-satu di manakah perbezaannya. Okey, yang pertama, kita pergi lafaz azan dulu. Yang pertama, lafaz azan adalah Allahu Akbar dilaungkan sebanyak 2 kali. Okey. Untuk lafaz iqamah dimulakan dengan Allahu Akbar dilafazkan sebanyak sekali sahaja. Okey. Seterusnya asyhadu alla ilaha illallah dilafazkan sebanyak 2 kali bagi azan. Untuk iqamah asyhadu alla ilaha illallah dilaungkan sebanyak sekali sahaja. Okey, seterusnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dilafazkan dan dilaungkan sebanyak 2 kali bagi azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali sahaja untuk iqamah. Hayya 'alas salah 2 kali untuk azan. Hayya 'alas salah sekali sahaja untuk iqamah. Hayya 'alal falah 2 kali bagi lafaz azan. Hayya 'alal falah 1 kali bagi lafaz iqamah. Seterusnya Allahu Akbar sekali sahaja bagi lafaz azan. Dan lafaz iqamah ada tambahan lafaz iaitu qad qamatis salah dilaungkan sebanyak 2 kali. Seterusnya la ilaha illallah sekali untuk azan dan Allahu Akbar bagi lafaz iqamah sekali dan la ilaha illallah bagi lafaz iqamah sekali sahaja. Okey, boleh tengok dekat situ perbezaan di antara lafaz azan. Okey. Dan juga lafaz iqamah. Okey. Alright. Itu perbandingan dia. Okey, boleh tengok perbandingan lafaz azan dan iqamah di sini. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya kita pergi ke kedudukan muazzin ataupun bilal ketika azan. Okey, cuba kita tengok dekat sini. Ketika azan, muazzin meletakkan kedua-dua tangan di telinga. Okey, cuba kita tengok dekat gambar ini. Okey, kita tengok dekat sini, muazzin ini meletakkan kedua-dua belah tangannya di telinganya. Okey, di telinga kanan dan kirinya. Okey, meletakkan kedua-dua belah tangan di telinga. Itu ketika azan. Ketika iqamah, muazzin meletakkan sebelah tangan di telinga atau tidak meletakkan tangan di telinga. Okey, boleh tengok gambar ini. Nampak dekat sini muazzin ini meletakkan sebelah sahaja tangannya di telinga. Ataupun kalau tidak meletakkan tangan di telinga itu pun boleh juga. Sebab apa? Sebab kedua-duanya meletakkan tangan di telinga ini hanyalah perkara sunat sahaja. Okey. Kalau tak buat dosa ke? Kalau tak buat tak dosa pun. Tapi seeloknya kita buatlah
sebaik-baiknya kita buat untuk kita mendapat pahala. Okey? Alright. Selok-eloknya kita buat, tak susah pun, letak saja tangan di telinga anda. Okey? Itu. Alright. Okey, seterusnya apa? Seterusnya perkara-perkara sunat ketika iqamah, apa dia? Yang pertama, berwudu. Okey, seeloknya kita ambil wudu. Alright. Seterusnya, berdiri menghadap kiblat. Sebaik-baiknya kita berdiri menghadap kiblat lah. Okey, itu lebih cantik dan elok lah. Okey. Yang ketiga, diperlahankan suara. Ni. Diperlahankan suara ni maksudnya bukan terlalu perlahan. Maksudnya tidak terlalu kuat dan tidak terlalu perlahan. Okey, suara seadanya sahaja. Okey. Okey, sebab apa? Sebab kalau azan kan kita nak mengajak orang supaya solat, supaya datang ke masjid kan. Okey, kalau untuk iqamah ni kita orang dah bersiap sedia dah, cuma kita perlu panggil mereka untuk mendirikan solat bersama-sama macam tu. So suara tak perlu kuat sangat, tak perlu pelan sangat. Sederhana sahaja. Okey? Alright. Dan yang keempat, dilafazkan dengan cepat. Okey, dilafazkan dengan cepat ni maksudnya apa? Dilafazkan dengan cepat ni maksudnya bukan tergesa-gesa ataupun tergopah-gapah. Maksudnya dekat sini, kita lafazkan iqamah seadanya. Maksudnya tidak terlalu cepat, tidak terlalu perlahan. Okey. Kalau azan kan kita menggunakan suara yang lantang, okey, mendayu-dayu, berlagu kan. Okey, macam contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, itu untuk azan lah. Okey, kita ajak orang datang ke masjid, kita bagi tahu bahawasanya waktu solat dah masuk. Okey. Kalau iqamah ni, waktu tu semua orang dah bersedia dah nak solat. So kita just iqamah, kita lafazkan dengan cara yang sederhana, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Contohnya macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu. Okey? Seperti itu. Okey, ini adalah perkara-perkara yang sunat ketika iqamah. Okey? Kalau kita buat semua perkara ni, kita akan dapat pahala. Seeloknya kita buat. Okey? Itu. Alright, seterusnya apa? Seterusnya, sekian. Terima kasih. Semoga berjaya. Good luck untuk semua. InsyaAllah untuk hari ini itu sahaja. Jaga diri, jaga kesihatan. Duduk di rumah. Jangan lupa buat kerja sekolah. InsyaAllah. Terima kasih. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jumpa.